Apa jadi sebenarnya macam mana? Bahagian tu macam mana? Tak ada lah, kata tak nak pakai je lah. Kita kan kita pusat kan, kita kata ada orang tu follow terserah. Mana apa yang nak bagi tu hak kita je lah. Macam mana kalau kita nak bayar 40% kepada sahabat-sahabat persen tu lah. bankrupt kita. Yalah. Bankrupt. Baik kita cancel je. Jadi selama Tapi kalau sahabat marah itu dia ambil masalah. Dia boleh merdeka. wow. Kan? Hey ho, assalamualaikum guys. Saya BDT dari Borneo, Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episod BDT Crew hari ini. Hari ini guys, kita bakal bahas atau membincangkan satu topik guys. 40% hak Sabah ini harus dibatalkan. Apa pendapat kalian? Ini ada satu video yang saya jumpa, ini satu pendapat yang mau bilang 40% hak Sabah ini harus dihapuskan karena kita sudah merdeka. Apapun kita akan menonton lah video ini sampai tamat atau selesai. Apapun kita akan nonton video ini sampai selesai supaya kita tidak salah faham dengan apa yang dia maksudkan, dan saya mau tahu apa pendapat kamu semua. Nah, ada juga satu lagi statement daripada Abang Jo ataupun Premier Sarawak ini menolak naratif politik sempit, politik perkauman guys. Dan ini yang saya rasa pemimpin Sabah dan Sarawak harus kekalkan, dan ini bukan sahaja dipersetujui ataupun disepakati oleh Menteri di Sabah juga, tapi juga Premier Sarawak guys. Jadi ini sesuatu yang positif kalau menurut saya, menolak naratif politik sempit. Jadi kita akan nonton video ini. Kawan-kawan yang belum bergabung silahkan bergabung. Jangan lupa klik like, komen, sama share. Aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan sama video-video lain yang bakal saya react, dan saya buka ruang komentar di bawah ini untuk kita berbahas, untuk kalian berikan pendapat kalian tentang video kali ini nih. Apapun, let's go, kita nonton guys. 1, 2. Oke guys. Oke, mari kita baca dulu nih guys. Politik bersandarkan kaum dan agama tidak lagi sesuai dalam era baharu, dipacu teknologi dan digital. Sebaliknya, kepimpinan perlu berteraskan ilmu, keupayaan dan keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Majoriti rakyat mahukan pembangunan dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik perkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan kemampuan, bukannya kaum dan agama. Oke, kita sambung. Oke guys. Kejayaan proyek infrastruktur, kejayaan kerajaan gabungan Pati Sarawak GPS memacu pembangunan negeri membuktikan dasar inklusif yang diamalkan oleh PBB memberi manfaat kepada seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan fahaman politik. Sambung. Rakyat Sarawak semakin tolak politik perkauman guys. Pelbagai proyek infrastruktur termasuk pembangunan, pembinaan jambatan, jalan raya, bekalan elektrik dan air untuk dilaksanakan di Sarawak semuanya, khususnya di kawasan luar bandar, sekaligus memberi manfaat kepada rakyat pelbagai kaum. Oke, kita sambung. Oke guys, ini adalah statement daripada Premier Sarawak Abang Jo sendiri guys. Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS menafikan pertemuan antara kedua-dua gabungan dari Borneo itu dengan Barisan Nasional BN serta Perikatan Nasional PN. Perkara itu disahkan oleh Ketua WIP GPS yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Malah kabar angin pertemuan itu turut dinafikan Setiausaha Agung GRS Datuk Armizan Muhammad Ali. Dua pertemuan. Fadilah berkata gabungan itu tidak pernah dihubungi atau menerima jemputan daripada mana-mana pihak berkaitan pertemuan itu. Sementara itu, Armizan memaklumkan beliau tidak mempunyai sebarang maklumat mengenai perkara tersebut. Menurutnya, tiada sebarang perbincangan dalam kepimpinan GRS berhubung jemputan atau perancangan mengadakan pertemuan seperti yang ditularkan.
Beliau berkata keutamaan GRS ketika ini adalah memastikan segala fokus diberikan kepada agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat selain negara masih berdepan impak konflik geopolitik global. Sebelum ini, tular di media sosial bahawa GPS, GRS, BN dan PN dijangka mengadakan sidang media bersama pada hari Selasa jam 2 petang, namun sumber berkenaan tidak menyatakan tujuan sidang media itu diadakan. Perjanjian MA63 dia memang tak guna lah. Okey, ini video yang menarik guys. Okey, tu kalau Datuk kata tak cancel ke mana tu, kalau tak ada, Bayangkan perjanjian MA63 dia bilang tidak berguna dan tidak relevan. Nah, bayangkan guys, ini keluar sendiri daripada mulut beliau. apa jadi sebenarnya macam mana? Bahagian tu macam mana? Tak ada lah, kata tak nak pakai je lah. Kita kan kita pusat kan, kita kata I don't want to follow. Terserah. Mana apa yang nak bagi tu Hak gitu je lah. Macam mana kalau kita nak bayar 40% kepada Sabah Sarawak? bersih tu lah. Bankrupt kita. Yalah. Bankrupt. Baik, kita cancel je. Jadi selama Tapi kalau Sabah marah, Sarawak marah itu dia ambil masalah. Dia boleh merdeka. wah, kalau Sabah dan Sarawak marah itu dorang punya pasal guys. Setelah 5 dekad, 6 dekad, hak di Sabah dan Sarawak dieksploitasi, minyak diambil keuntungan, dan akhirnya kalau kita marah kita punya pasal. Wah, seenak itu guys. Dia nak merdeka sangat, bagilah merdeka kepada dia. Bagi Sabah merdeka, Sarawak merdeka, Putih sudah rambut dia Melaya guys. pun merdeka. Itu baru betul. Ini kita mahkamah tinggi menetapkan kena bayar tunggakan daripada tahun 74. 50 tahun 5 dekad. 5 dekad tu tak habis lagi tu. Itu saya kira agak kira saya 300 bilion mungkin. Tu Sabah. Sarawak kita jual Petronas tak boleh 100 bilion kan. Tak boleh nak cukup duit tu Jadi baik kita cancel je lah. Cancel semudah itu guys. Nah, itu video yang cukup kontroversial untuk hari ini. Jadi apa pendapat kawan-kawan semua dengan video yang baru kita melihat ini? Jadi saya sangat setuju lah kalau parti gergasi di Sabah dan Sarawak ini menolak politik perkauman, naratif perkauman, naratif berat sebelah lah yang saya panggil ini. Tolak naratif politik seperti ini, naratif sempit. Dan yang satu lagi nih tentang hak Sabah dan Sarawak ini. Bayangkan setelah 6 dekad, lebih dari 6 dekad nih, 5 dekad, lebih daripada 5 dekad, hak di Sabah dan Sarawak ini dieksploit. Mulai daripada balak, minyak, banyak lagi lah banyak yang dieksploitasi sebenarnya guys. Tapi apabila kita bersuara dan kalau kita marah, kita punya pasal. Wah, macam mana ada tokoh seperti ini yang boleh bercakap seperti ini guys. Saya tahu ini tidak mewakili semua orang di Semenanjung, tapi coba kalian fikir guys, di Semenanjung merasakan keenakan, kesedapan ataupun enaknya hasil daripada bumi Sabah dan Sarawak, dan akhirnya bila kita minta 300 bilion dianggap terlalu besar. Kalau kita kira-kira semua yang sudah diambil, saya rasa lebih dari itu tuh guys. Apa pendapat kawan-kawan? Coba komen di ruang komentar di bawah. Nanti kita boleh bincangkan secara matang dan lebih profesional. Saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Moga video yang saya bawakan membuka pikiran, membuka minda kita untuk berpikir lebih jauh. Dan apa pendapat kalian, saya tidak sabar mau dengar dan baca. Dan sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah luangkan waktu buat menonton BDT Crew. Jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan jumpa lagi guys. Esok hutan makin berpisah. Esok hutan makin berpisah. Ya, esok hutan makin berpisah.